السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala, yang mana malam ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi taufik kepada kita semua tuan-tuan muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita duduk sementara maghrib dan isyak ni, untuk kita sama-sama menadah telinga, saya khususnya berkongsi pada tuan-tuan, yang mana tajuk yang diberi kepada saya malam ini adalah berkenaan dengan permasalahan hadis dhaif. Hadirin hadirat kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak kenal sesuatu sebelum kita nak kupas masalah dalam hadis dhaif ataupun hadis maudhu' atau apa-apa hadis sekalipun. Pertamanya kita kena kenal apa itu hadis. Hadis itu apa? Jadi para ulama mereka dalam memperkenalkan sesuatu ilmu, sesuatu istilah, mereka mulakan dengan definisi ataupun disebut sebagai ta'rif. Ta'rif pula ada dua, satu ta'rif dari segi lughatan bahasanya, dari segi bahasanya apa, kemudian dari segi istilahnya apa. Ini tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebabkan pengajian hadis ini adalah pengajian yang mana banyak kita kena hafal dia punya istilah dia. Kalau kita tak kenal, tak faham satu-satu istilah, kita tak boleh nak rot, kita tak boleh nak reject satu-satu pendapat yang mana digunakan istilah dalam satu-satu manhaj tertentu. Masyhur di kalangan ulama, mereka kata la masyahata fil istilah. Tidak ada perkelahian dalam istilah. Istilah ni tidak ada pergaduhan. Kalau air, bahasa Malaysia sebut air, orang Perak dia sebut air, orang utara Kedah dia sebut ayak. Orang Sabah sebut apa? Air. Air. Orang Thailand dia sebut air. Hamzah dia tu jelas sikit. Apa sekali sebutan, maksudnya sama adalah air. Mak Saleh panggil water. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang Perak dia tak boleh kata salah kepada orang Kedah. Kenapa? Ayak. Bukan ayak, itu air. Orang Kedah tak boleh kata kepada orang Perak, kenapa sebut air, ini ayak. Kerana istilah masing-masing. Orang Kelantan bila nak cepat-cepat, kalau dia larang orang jangan cepat-cepat, dia kata jangan gaduh-gaduh. Maknanya jangan lorak-lorak sangat, jangan gaduh-gaduh. Gaduh nak pergi mana? Kita orang KL ataupun orang Sabah mungkin gaduh itu makna jangan gaduh, makna jangan berkelahi. Tak begitu. Jadi tak boleh berkelahi di dalam istilah. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadis dari segi bahasanya, kata ulama, hadis maknahu kalamu. Kalam kathiruhu atau qaliluhu. Dari segi bahasa, sudut bahasanya, hadis itu adalah merupakan kalam, percakapan. Baik percakapan itu percakapan yang qalil, sedikit, ataupun percakapan yang banyak, itu disebut hadis. Pertamanya hadis itu adalah kalam.
Yang kedua, ulama kata hadis dari sudut bahasanya juga dia adalah hadis yang mana lawan kepada qadim. Kita mengaji ilmu kalam, misalnya kita akan jumpa perkataan hadis. Hadis bukan hadis, hadis. Dia ejaan dia lain sikit, ha alif da yasin, hadis. Yang ni hada yasin, hadis. Hadis itu bermakna apa? Ha alif da sin. Hadis adalah lawan kepada qadim. Maka disebabkan hadis itu mana apa, hadis adalah benda baru. Al-wujud ba'dal adam, kewujudan selepas pada Adam. Dulu dia tak ada, sekarang dia ada. Itu hadis, benda baru. Kita pun benda baru, manusia ni benda baru. Tadi tak ada masjid ni, sekarang dah ada depan ni. Saya tadi tak duduk di sini, sekarang duduk di sini. Itu benda baru, hadis. Jadi hadis lawan dia qadim. Bermaksud qadim. Qadim adalah la awwala lahu, tidak ada permulaan bagi dia. Qadim itu nama kepada, ibarat kepada tidak ada permulaan bagi dia. Itu qadim. Jadi hadis maknanya lawan kepada qadim. Dua. Yang ketiganya, hadis itu disebut sebagai cerita. Hadis itu cerita. Dalam Al-Quran menyebut hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa iznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha. Tidakkah datang kepada kamu hadithu Musa? Hadis ini bukan makna istilah. Tidakkah datang kepada kamu cerita Musa? Hal ataka hadithul ghashiyah? Tidakkah datang kepada kamu cerita ghashiyah? Jadi hadis ini makna cerita. Maka disebabkan dalam cerita ni dia ada tiga perkara. Dia ada beberapa perkara. Pertama, dalam cerita dia ada skrip yang kita panggil akwal, perkataan. Dalam cerita dia ada action yang kita panggil sebagai af'al. Dan dalam cerita dia ada nombor tiga, dia ada ahwal. Ada keadaan sedih, keadaan gembira, keadaan klimaks, keadaan bersatu, keadaan bercerai dan sebagainya. Ada keadaan-keadaan tertentu. Kecualilah cerita tu cerita orang bisu, tak ada bunyi suara, mengangkat tangan saja kan. Jadi disebabkan hadis juga, dalam cerita juga ada tiga perkara, ada perkataan, ada perbuatan dan ada ahwal. Maka sebab itulah hadis itu yang diberi makna oleh ulama sebagai cerita. Itu daripada sudut bahasa. Sebab kita nak pergi pada hadis dhaif, kita kena mula pada bawah dulu. Baru kita faham apa itu hadis dhaif. Kemudian tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, dari sudut istilahi pula. Dari sudut istilah, bila sebut hadis, seperti mana yang ditakrif oleh Allamah Sakhawi dalam Fathul Mughith rahimahullah ta'ala, dia kata hadis ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin au af'alin au taqririn au sifatin. Ada 4 perkara bila sebut hadis ni. Barang yang disandarkan, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sandaran itu dalam bentuk apa? Baik dalam bentuk perkataan, kita nak sandarkan perkataan ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut pertamanya perkataan, yang kedua min af'alin dari sudut perbuatan Nabi, yang ketiga dari sudut takrir. Dari sudut takrir. Apa maksud takrir? Takrir adalah pensabitan ataupun penetapan daripada syarik. Siapa syarik? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri tetapkan, Nabi cok ataupun Nabi isytiharkan, ini adalah sunnah. Isytihar dengan cara mana? Bila mana satu-satu perbuatan yang dibuat oleh para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tengah ada, Nabi tak tegur, Nabi tak larang. Ataupun Nabi tak buat benda tadi. Contoh apa? Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka membeli dan memakai seluar.
Mereka buat seluar, mereka pakai seluar. Asal usul pakai seluar ni sebenarnya di zaman Nabi Ibrahim lagi. Kemudian sahabat pakai seluar. Bila Nabi tahu, Nabi nampak, Nabi sedar yang sahabat pakai seluar, Nabi duduk diam saja. Nabi tak larang, Nabi tak suruh. Faham tak? Kerana Nabi SAW adalah sebagai satu orang Rasul yang dihantar oleh Allah sebagai ahlu syari', orang yang menetapkan, yang memperjelaskan ketetapan syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin sesuatu perkara yang dibuat di depan Nabi yang bercanggah dengan syariat, dalam masa yang sama Nabi sukut, diam saja. Nabi tak larang, Nabi tak suruh. Kalau benda itu salah, Nabi mesti larang, Nabi mesti halang. Tapi kalau Nabi diam, tak larang, tak suruh, itu yang dipanggil sebagai takrir, pensabitan daripada Nabi SAW. Ataupun kisah yang lain, satu kali dalam perjalanan safar, Nabi bersama para sahabat, waktu itu ada Khalid bin Walid, dia jumpa satu binatang yang disebut sebagai dhab, biawak padang pasir. Maka dhab tadi telah disembelih, dimasak, tak tahulah 3 rasa ke apa, dimakan. Nabi ada di atas seperah sekali, seperah dalam hidangan tu Nabi ada sekali. Khalid makan depan Nabi dengan selera dia. Dia offer pada Nabi. Nabi kata, la aqulhu, aku tak makan kerana binatang ini tiada di dalam kaum aku, tidak ada dalam bumi aku. Macam itulah lebih kurang kama qala alaihi salam. Jadi bila Nabi tak larang, maka di situlah timbul masalah. Ada ikhtilaf di kalangan ulama, dhab itu boleh makan atau tak boleh makan. Yang kata boleh makan istidlal daripada hadis ini yang mana Nabi tak larang. Jadi Nabi tak makan bukan bermakna Nabi benda itu adalah haram. Nabi kata, aku tak makan, seolah-olah Nabi nak bagi tahu aku tidak menyukainya. Ada banyak benda yang boleh makan. Landak boleh makan tak? Landak boleh makan. Apa lagi? Benda-benda yang harus dimakan tapi kita tak boleh makan. Kita rasa apa? Makruh. Makruh makna dengan mana kita tak suka. Jadi itu disebut sebagai takrir. Dia juga termasuk dalam dimnan ataupun kandungan hadis Nabi SAW. Tengok, perbuatan itu bukan daripada Nabi, perbuatan daripada sahabat, tapi berlaku depan Nabi. Nabi tak suruh, Nabi tak larang. Itu juga disebut sebagai sunnah. Hadis, maaf. Yang keempat, sifatin ataupun sifat yang dinisbahkan pada Nabi SAW. Sifat berkenaan dengan disebut dalam Syama'il Tirmizi kita mengaji kan, bahawa Nabi SAW mempunyai sepasang mata ad'ajul ainain, sepasang mata yang begitu cantik, bulat, mata hitam yang terlalu hitam, yang putih terlalu putih. Nabi SAW mempunyai mulut yang lebar yang sesuai dengan wajah Nabi SAW. Bab berkenaan babu kaifiatu masyi Nabi, bagaimana kaifiat Nabi berjalan. Semua sifat-sifat jasmani ataupun akhlak rohani Nabi SAW itu juga termasuk dalam kandungan hadis. Clear situ. Walaupun kena ingat, bila sebut hadis ini kita kena tengok daripada dua sudut. Sama ada hadis ini sudut usul fiqh ataupun hadis ini dilihat daripada sudut muhaddisin. Kalau dari segi sudut usul fiqh, para usuliyin bila sebut hadis mereka hanya nisbatkan dua perkara saja, af'aluhu wa aqwaluhu, perkataan Nabi dan perbuatan Nabi SAW. Adapun perkara-perkara yang ghair ikhtiyari, tadilah Nabi lahir bila, muka macam mana, kaki macam mana, itu para usuliyin mereka tak bahas tentang itu. Sebab maksud para usuliyin, usul fikih ni, mereka nak mengistinbatkan hukum, mereka nak istikhrajkan hukum daripada hadis-hadis. Sedangkan para muhaddisin, dia bukan saja bertugas nak keluarkan hukum, akan tetapi apa saja yang dinisbat kepada Nabi SAW, baik perkataan, baik ucapan, baik perbuatan, baik ahwal, baik sifat, baik takrir, semuanya dia nak kutip, dia nak riwayatkan dan nak letak dalam kitab-kitab hadis. Itu hadis. Kemudian tentang indikasi Allah Subhanahu Wa Taala,
bila kita faham tentang hadis, sekarang apakah pula sunnah? Adakah benda yang sama sunnah ni? Setiap sunnah itu hadis, setiap hadis itu sunnah. Adakah itu nisbat dia? Nisbat tasawi. Kalau nisbat tasawi kita belajar mantik ada 4 nisbat kan. Nisbat pertama nisbat tasawi. Kan? Nisbat tasawi makna nisbat sama. Setiap hadis itu sunnah, setiap sunnah itu hadis. Adakah begitu? Maka kata ulama, hubungan di antara hadis dan sunnah itu adalah nisbat. Nisbat keempat dia panggil nisbat umum wa khusus min wajah. Umum wa khusus min wajah. Ini istilah mantik pula. Pening lagi sini. Umum wa khusus min wajah ni dia kena ada 3 aspek. 3 elemen. Elemen pertama dia panggil elemen iftiraqi. 2 elemen iftiraqi, yakni 2 elemen yang berpisah. Elemen pertama dia adalah hadis tetapi dia bukan sunnah. Elemen yang kedua dia adalah sunnah tapi dia bukan hadis. Dan elemen ketiga elemen yang ittifaqi, dua-dua bersepakat dia juga adalah hadis, dia juga adalah sunnah. Maknanya kita nak bincang ni daripada hasil perbahasan ini kita akan dapat tahu bahawa setiap hadis walaupun hadis itu sahih yang berada dalam sahih Bukhari tak semestinya dia akan jadi sunnah. Lagu mana tu? Okey, kita datang satu-satu. Pertama elemen iftiraqi, elemen yang berpisah-pisah. Yang pertama dia hadis tapi bukan sunnah. Macam mana tu? Dia hadis ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Kan? Hadis sahih, cukup sifat, cukup syarat, tetapi dia tidak dipanggil sunnah oleh para ulama. Kerana apa? Hadis yang mana? Pertama hadis yang hadis itu adalah hadis khususiyah. Hadis yang istimewa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada dalam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Contohnya hadis yang menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin lebih daripada 4 orang dalam satu masa. Dia hadis ke tak? Hadislah. Sebab datang daripada hadis Bukhari, datang daripada hadis Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan sebagainya. Dia hadis. Hadis sahih. Tapi adakah dia sunnah? Dia tidak sunnah. Kenapa mafhum sunnah? Tadi saya sebut hadis kan, mafhum sunnah pula. Sunnah adalah at-tariqatul maslukatu fid din. Jalan ataupun tariqah, cara yang dirintis dalam agama. Cara yang nak dirintis dalam agama. Dan cara yang nak dirintis tadi mestilah diambil daripada Al-Quran, Al-Hadis ataupun As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Itu sunnah. Sekarang ni hadis-hadis yang hanya khususiyah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, khusus untuk Nabi saja, seperti kahwin lebih daripada 4 dalam satu masa, ataupun hadis yang mana khusus pada Nabi, hadis contohnya setengah ulama kata hadis Nabi kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun itu bersamaan dengan Aisyah umur 7 tahun itu adalah itu hadis hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama pendapat begitu. Jadi hadis itu walaupun dia hadis, dia bukan sunnah. Bila bukan sunnah, dia hanya khusus untuk Nabi, kita tak boleh nak amal. Sekarang ni satu orang dia kata aku nak kahwin 9. Sebab apa? Ini hadis ada dalam Bukhari. Aku nak kahwin 9 orang, nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia jadi sunnah ke tak? Tak akan jadi sunnah. Dia jadi punah. Tambah sekali lagi, punah rana. Jadi dia hadis yang khususiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun yang kedua, hadis itu yang telah dimansuhkan. Dia hadis tapi hadis telah dimansuhkan. Contohnya zaman dekat-dekat Islam dulu, zaman awal Islam dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah larang para sahabat untuk pergi ziarah kubur. Kenapa? Sahabat yang mana dulu menyembah berhala, menyembah Lat wal Uzza, tiba-tiba masuk Islam. Tiba-tiba diberi izin untuk pergi ke kubur, takut mereka ni tersilap langkah balik duduk sembah kubur. Sebab itulah Nabi larang. Jadi ada hadis yang melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Kemudian hadis itu telah dimansuhkan dengan hadis yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad nahaitukum an ziyaratil qubur
Fazuruha. Aku telah larang kamu daripada ziarah kubur satu masa dulu. Sekarang disebabkan sahabat dah peluk Islam dah lama dah, banyak tahun dah, iman dah mantap dah, akidah dah okey dah. Nabi kata fazuruha. Kamu ziarahlah kubur sekarang. Sekarang kamu ziarahlah kubur. Jadi hadis yang pertama yang kata dulu aku larang daripada ziarah kubur, hadis itu telah dimansuhkan. Jadi hadis yang jenis ini juga dia adalah hadis tetapi bukan sunnah. Bukan sunnah. Ataupun hadis itu adalah hadis sahih. Hadis sahih. Tapi dia disebut istilah apa disebut? Ghair ma'mul biha. Hadis yang tak diguna pakai oleh ulama. Ada juga hadis itu hadis sahih, ada dalam Tirmizi, ada dalam Bukhari, ada Muslim. Tapi ghair ma'mul biha istilah dia. Tidak diguna pakai oleh ulama. Ulama ni bila dia walaupun hadis sahih bila dia tak guna, kita tak boleh anggap ulama ini sebagai tarikus sunnah, sebagai seorang yang meninggalkan sunnah. Kenapa ulama ni dia adalah satu orang adalah warisatul anbiya, mereka ada alat yang lengkap untuk pakaikan satu hadis. Mereka meninggalkan satu hadis, tidak mengamalkan satu hadis. Di sisi mereka ada hadis-hadis yang lain ataupun petunjuk-petunjuk yang lain yang mana menyebabkan mereka boleh meninggalkan hadis yang pertama tadi. Contoh, Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, dia kata dalam kitab dia Sahih Tirmizi, Jami' Tirmizi, Imam Tirmizi kata dalam kitab aku ni ada dua jenis hadis yang taraf dia sahih akan tetapi tidak diguna pakai oleh ulama. Dua jenis hadis. Kalau tuan-tuan nak pakai tapi jumhur ulama tak pakai. Tak ada dalam Hanafi, tak ada dalam Syafi'i, tak ada dalam Hanbali, tak ada dalam Maliki. Hadis tu berbunyi jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal zuhri wal 'asr wa bainal maghrib wal 'isha bila khaufin wala matarin. Hadis itu bunyi apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpunkan dua sembahyang. Kalau bahasa kita ni jamak lah. Baik jamak takhir ataupun jamak takdim. Dia ada nombor 3 ni. Pergi safar, orang lain ada jamak takhir, ada jamak takdim. Tanya pak cik jamak apa? Dia jamak takyah. Jamak tak payah. Ada juga. Dia tak jamak langsung, tak sembahyang langsung. Itu nombor 3. Dia tak nak nombor 3. Baik, Nabi jamak di antara Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak tanpa Nabi bukan dalam keadaan fil Madinah, di Madinah, bukan dalam keadaan safar, bukan dalam keadaan khauf, takut ada perompok ke di depan. Kalau ada keadaan khauf, ada roadblock macam zaman Covid kita dulu tak boleh nak pergi sembahyang kan. Ada roadblock, ada ketakutan, ada perompok, maka dibenarkan untuk jamak. Tapi hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Madinah bukan dalam keadaan safar, bukan dalam keadaan khauf, takut, bukan dalam keadaan matar, hujan lebat. Ada satu lagi keadaan hujan lebat. Tidak benarkan jamak. Jadi hadis ini kata Nabi jamak Zuhur dengan Asar, Maghrib dan Isyak, tak hujan, tak safar, tak khauf, tak takut. Tapi tidak ada mana-mana mazhab pun yang guna pakai hadis ini. Tak ada seorang pun mazhab yang kata boleh saja jamak. Kalau tak hujan, duduk saja-saja rumah pun rasa malas hari ni nak pergi sembahyang. Kita join sekali lah Zuhur dengan Asar. Sampai Maghrib pula, malah hari ni nak pergi Masjid As-Sahabah ni. Kita jamak lah Maghrib dengan Isyak. Tak ada hujan, tak ada takut, tak ada safar. Ada hadis. Tapi tidak diguna pakai oleh ulama. Hadis yang kedua, Imam Tirmizi kata, hadis yang berbunyi man syaribal khamra fa'aada man syaribal khamra in a'ada rabi'an faqtuluh. Barang siapa yang minum arak, kalau dia sekiranya dia ulang sampai 4 kali, sekali tak apa lagi, 2 kali tak apa lagi, 3 kali tak apa lagi, in a'ada rabi'an, kalau dia ulang sampai 4 kali, faqtuluh, hendaklah bunuh dia. Sekarang ni ada tak mazhab yang kata kalau minum arak sampai 4 kali kena bunuh, hukum pancung? Ada tak? Tak ada.
Walaupun sabit daripada hadis Jami' Tirmizi, hadis yang sahih. Tapi ulama tidak mengguna pakai hadis tadi. Contoh dua hadis ini. Kenapa ulama nak guna satu-satu hadis? Bukan sekadar hanya hadis itu sahih. Kita ini kaedah nilai hadis kita ni sahih yang kita pakai. Dhaif, buang ke laut. Laut sandakan, malangnya air pasang lagi, wallahu a'lam. Allah selamatkan kita. Jadi tentang kasih Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekadar sahih ambil, dhaif buang. Bukan sekadar tu. Jadi hadis yang jenis nombor 3 ni disebut sebagai hadis ghair ma'mul biha. Hadis yang tidak diguna pakai oleh ulama. Maka hadis jenis ketiga ini dia pengertiannya dia adalah hadis tapi dia bukan sunnah. 3 contoh. Ini elemen pertama, elemen iftiraqi, elemen yang berpisah-pisah, dia hadis tapi bukan sunnah. Elemen yang kedua, elemen iftiraqi yang kedua, dia sunnah tapi bukan hadis. Contoh apa? Contoh di zaman Umar radhiyallahu anhu, bila dia datang ke Masjid Nabi, dia lihat pada bulan Ramadan para sahabat sembahyang tarawih. Sedangkan diketahui bahawa Nabi SAW sembahyang tarawih, sembahyang malam Nabi tak lebih daripada 11 rakaat. 9 tahajud tambah 3 lagi witir, 11 rakaat paling banyak pun. Tetapi bila zaman Umar radhiyallahu anhu, bila Umar tengok para sahabat ni mereka sembahyang tarawih secara berkelompok-kelompok. Sini satu kelompok, sini satu kelompok, sini satu kelompok. Kemudian Umar telah buat keputusan radhiyallahu anhu, dia perintahkan para sahabat suruh sembahyang tarawih dengan satu jemaah yang besar, kemudian bilangan rakaatnya 20 rakaat. Kemudian dia kata ni'ma bid'atu haza. Alangkah baiknya rakaat ini. Jadi boleh tak kita kata Umar yang tambah 9 rakaat kepada 20 rakaat itu sebagai apa? Bukan sunnah, sebagai bid'ah. Yang dia kata ni'ma bid'atu haza. Bid'ah itu dari segi bahasa saja, bukan dari segi istilah. Jadi perbuatan Umar yang menambah 9 kepada 20 itu tetap dipanggil sunnah, kerana dia dirintiskan oleh sahabat arba'ah ataupun khulafah arba'ah. Kenapa pengertian sunnah bukan hanya yang sabit daripada perkataan, perbuatan, ahwal Nabi SAW saja, malah apa saja perkataan, perbuatan yang dibuat oleh khulafah arba'ah juga. Malah setengah ulama meluaskan lagi skop barang apa yang disandarkan kepada para sahabat. Malah ada lagi yang luaskan lagi skop dia sampai kata 3 kurun. Kerana 3 kurun ula ini, 3 kurun pertama adalah kurun mufaddalah disebut. Kurun yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairul qurni. Sebaik-baik kurunku. Summa alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik kurun adalah kurunku. Kemudian kurun selepas aku dan kurun selepas aku, yakni zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman taba' tabi'in. Segala perbuatan yang dibuat pada zaman 3 kurun itu juga termasuk dalam sunnah. Okey, baik. Tentang khulafa arba'ah tadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kamu berpegang teguh, lazimlah ke atas kamu untuk berpegang teguh di atas sunnahku, sunnati, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafah ar-rasyidin, khulafah arba'ah. Jadi Umar radhiyallahu anhu khalifah yang keberapa? 10 ke 11? Kedua. Jadi Nabi kata peganglah sunnahku, peganglah sunnah khalifah yang 4. Umar termasuk dalam khalifah yang 4. Jadi segala perintah Umar, perbuatan Umar juga termasuk dalam kandungan sunnah. Jadi yang elemen yang kedua ni dia adalah sunnah, walaupun dia bukan hadis. Jadi elemen pertama dia hadis tapi bukan sunnah. Elemen yang kedua dia sunnah tapi bukan hadis. Contoh yang kedua ni, elemen yang kedua, zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia adalah orang yang pertama yang merintiskan azan pada hari Jumaat hendaklah dilakukan sebanyak 2 kali. Dan sunnah Uthman itu telah berterusan sampailah ila zamanina haza, sampai zaman kita ni.
Zaman Nabi SAW, azan sekali saja. Boleh kita kata Uthman telah melakukan bid'ah? Tak boleh. Kerana apa yang diperintahkan Uthman, dia juga termasuk dalam khulafah arba'ah. Apa yang dia rintiskan, itu juga termasuk dalam kandungan sunnah. Jadi, di sini kita boleh sebut dia sunnah, tapi dia bukan sabit daripada hadis Nabi SAW. Madah yang ketiga, ataupun elemen yang ketiga, dia panggil elemen ittifaqi, semua sepakat. Yakni dia adalah hadis, dalam masa yang sama dia adalah sunnah. Hadis macam mana? Hadis pertama, hadis itu bukan hadis khususiah pada Nabi SAW. Kalau hadis itu khususiah Nabi, keistimewaan Nabi, seperti kahwin lebih daripada 4 tadi, dia hadis tapi bukan sunnah. Kalaulah hadis itu bukan, kita kena pastikan 3 perkara. Pertama, dia bukan hadis yang khusus pada Nabi SAW. Yang kedua, dia bukanlah hadis yang telah dimansuhkan. Dan yang ketiga, dia bukanlah hadis yang bukan ghair ma'mul biha. Dia bukanlah hadis yang tak dipakai oleh ulama. Maka kalau kita jumpa hadis ini, maka barulah kita boleh anggap dia adalah hadis. Dalam masa yang sama dia juga boleh disebut sebagai sunnah. Nampak tak tuan-tuan? Perbezaan hadis dengan sunnah. Hubungan dia adalah umum wa khusus min wajhin kalau kita belajar mantik. Kemudian, tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang terkeliru sunnah dengan sunnat. Walaupun dari satu sudut dia benda yang sama, lebih kurang, tapi dia ada perbezaan di antara sunnah dan sunnat. Disebabkan kekeliruan inilah setengah orang kata, alah tak apa, sunnat je pun, tak payahlah, sunnat je pun, buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala. Itu sunnat. Sunnah. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut awal tadi, sunnah adalah at-tariqatu fid din, at-tariqatu am-maslukatu fid din. Tariqah yang dirintiskan dalam agama itu sunnah. Sunnah itu adalah perkara yang berkaitan dengan nusus syar'iyyah, nas-nas syar'iyyah. Dalam agama kita, di sisi ahli sunnah wal jamaah, nas syar'iyyah ni ada 4. Pertamanya Al-Quran, yang keduanya sunnah. Yang ini sumber agama kita 4. Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma' ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Ini nusus syar'iyyah. Jadi kita ni digelar ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Kita tak digelar sebagai ahlul hadis wal jamaah. Kita ni ahlus sunnah. Kalau kita digelar ahlul hadis, maknanya kita juga mengamalkan segala hadis. Asal mari dalam hadis Bukhari kita amal, walaupun kahwin lebih daripada 4. Kita ni ahlus sunnah. Kenapa? Di zaman sebelum ini ada golongan-golongan yang mana berpada kepada Al-Quran saja. Dia kata cukuplah, yakfi lana Al-Quran. Tak perlu hadis untuk dijadikan sumber agama. Cukup Al-Quran. Golongan digelar sebagai Qur'aniyin ataupun Qur'anis. Kemudian golongan ini dia menolak hadis. Boleh digelar sebagai golongan anti hadis. Tuan-tuan, kalau kita hanya berpegang kepada Al-Quran, tidak merujuk kepada hadis, nescaya kita tidak dapat mengamalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini dengan sempurna. Karena telah dihantar Nabi SAW, hadis ni kan daripada Nabi SAW, dihantar, diutuskan Nabi SAW, litubayyina linnas. Kami telah utuskan Nabi SAW ini litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia akan syariat-syariat Allah. Baik dalam Al-Quran kata aqimus solah, dirikanlah sembahyang. Daripada sirah amal ni kita tahu bahawa sembahyang itu fardu, wajib. Sekarang bagaimana kita nak menyempurnakan perintah solat ini dengan sempurna? Kalau tak ada hadis yang menerangkan cara kaifiat solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh dan sebagainya. Kerana dalam Al-Quran tak ada sebut zuhur kena sembahyang waktu bila, asar waktu bila, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tak ada. Maka hadislah datang, Nabi SAW datang lalu menerangkan perkara-perkara ini, kaifiat solat. Jadi kita ini adalah ahlu
bukan hanya ahlul Quran. Kita bukan hanya berpegang pada Al-Quran, kita adalah ahlus sunnah. Bila sebut sunnah, dia termasuk hadis, termasuk dengan Al-Quran, termasuk dengan sunnah, ijma' dan qiyas. Jadi kita ni ahlul sunnah. Kemudian kenapa wal jamaah? Ada golongan-golongan yang kata cukup berpada Al-Quran dan sunnah saja. Mereka menolak ijma' ulama. Sedangkan ada hadis yang datang daripada Muslim, hadis sahih menyebut tidak ittifaq umat aku di atas kesesatan. La yattafiqu ummati 'ala dhalalah. Umat aku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maknanya kalau ramai-ramai ulama setuju di atas satu-satu masalah pendapat, maka dikira pendapat itu adalah ijma' ulama. Sebab itu kita digelar sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda alaikum bihadithi. Taraktukum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Pertama apa? Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kalaulah kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Pertama Al-Quran, yang kedua sunnati, sunnahku. Nabi tak kata hadisku. Maka dengan sebab itu kita digelar sebagai sawadul a'zam ahlul sunnah wal jamaah. Jadi kalau orang itu menolak ijma' ulama, dia tak boleh gelar ahlus sunnah wal jamaah. Dia hanya boleh gelar diri dia ahlus sunnah saja, tak ada wal jamaah. Ataupun kalau orang itu berpegang pada hadis saja, dia tak boleh gelar ahlus sunnah, dia kena gelar ahlul hadis wal jamaah. Namun kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Tentang kasih Allah Subhanahu wa taala, saya cerita tadi tentang beza di antara sunnah dan sunnah. Jadi sunnah itu adalah perkara yang berkaitan dengan nusus syar'iyyah. 4 perkara: Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Manakala sunnah itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan ahkam syar'iyyah, hukum-hukum perintah syar'i yang kita belajar dalam kitab usul fiqh. Ahkam sab'ah ataupun ahkam khamsah, hukum yang 5, wajib, hukum sunnah, hukum harus, hukum makruh, hukum haram. Jadi itu disebut sunnah, bukan sunnah. Wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang akan diberi pahala di atas melakukannya dan diberi azab ketika meninggalkannya, itu wajib. Sunnah pula ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala ketika kita melakukannya dan tidak diberi azab kalau kita meninggalkannya, itu sunnah. Hak kita katalah buat tak apa, tak buat tak apa, itu sunnah, bukannya sunnah. Tengok beza kita dengan sahabat. Sahabat mereka mengamalkan sunnah kerana menganggap itu sebagai sunnah. Kenapa kamu buat? Ini sunnah. Sehingga seorang sahabat yang digelar sebagai ahfazun nasi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling menjaga sunnah Nabi, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia ni sentiasa mencari-cari tapak kaki Nabi di Madinah ni untuk dia pijak balik, salin tapak. Faedah apa? Kalau kita hari ni tengok, tak betul ni, nak pijak tapak kaki Nabi. Dia mencari-cari tapak kaki Nabi seperti mana seekor unta yang mencari anaknya yang hilang. Begitu sekali mereka menjaga sunnah. Nak pijak tapak langkah kaki Nabi, tempat yang sama Nabi pernah pijak di Madinah dulu. Kenapa mereka faham sunnah? Itu beza di antara sunnah dan sunat. Dah masuk isyak belum? Azan dulu azan dulu. Sambung ke azan sikit. Allah.
Allah SWT. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit. Jadi tadi kita dah tahu apa erti hadis dari segi lughahnya, dari segi istilahnya. Kemudian beza hadis dengan sunnah, kemudian beza sunnah dengan sunat. Sekarang kita datang sedikit pada kita nak tahu apa itu hadis dhaif. Kita tajuk kita permasalahan hadis dhaif. Nak tahu masalah, kena tahulah benda tu dulu. Durian sebiji tuan-tuan. Kita nak tahu mana buruk mana elok, kita kena kenal dulu durian. Takut kita tunjuk ni rosak lah, tiba-tiba itu buah rambutan bukan durian. Kita kena hadis dhaif. Hadis nak kenal hadis dhaif, kena kenal hadis sahih dulu. Maka tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, untuk itu kita kena kenal hadis dhaif, hadis sahih. Maka hadis sahih mengikut Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nukhbatul Fikr, dia kata hadis khabar ahad binaklin adilin dhabtu at-tam dhabt wa muttasil sanad bi ghairi ilalin wala syaz. Syarat hadis sahih ada 5. Pertama, hadis itu mestilah dinukil oleh seorang perawi yang adil. Saya tak nak ulah panjang adil lagu mana, macam mana sifat dia, itu kena mengaji betul-betul lah. Pertama, perawi yang adil. Yang kedua, hadis itu mestilah hadis yang dinukilkan oleh perawi yang tamud dhabt. Dia mempunyai dhabit yang sempurna. Dhabit ni apa? Dia catat. Sama ada dia catat secara sadri, dia tangkap, dia dengar, dia ingat dalam dada dia. Macam tuan-tuan semua ni, masya-Allah, dengar, ingat, catat dalam dada. Ataupun dhabit apa? Kitabi. Dia tulis dengan pen. Kita sekarang dhabit mudahnya pakai 2 line, ini dah dhabit dah tu. Yang kedua, perawi itu mestilah mempunyai dhabit yang sempurna. Yang ketiga, perawi itu hadis itu mestilah muttasil sanad. Sanad dia mestilah tidak munqati', tidak terputus. Sanad mestilah muttasil, bersambungan. Orang yang ambil hadis tadi, dia ambil mesti daripada syekh dia sempat hidup dan dia sempat mengaji daripada syekh dia. Syekh dia pula ambil daripada syekh dia sempat hidup satu zaman. Sanad itu tidak boleh putus tengah-tengah. Itu syarat hadis sahih. Yang keempat, hadis itulah mestilah bi ghairi syaz. Min ghairi syazin, tidak syaz. Apa maksud syaz? Hadis dia buat mari tadi tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Ataupun perawi itu tidak mestilah berlawanan dengan perawi yang lebih siqah daripada dia. Dia perawi siqah dah, dia bawa mari hadis. Tapi hadis yang dia bawa mari tadi mestilah tidak bercanggah dengan hadis yang dibawa mari oleh perawi yang lebih siqah. Kalau ada pecahangan disebut hadis itu syaz. Tengok nak menentukan satu-satu hadis itu sahih, ada syarat-syarat dia. Yang keempat, tidaklah hadis itu hadis syaz. Yang kelima, hadis itu mestilah bi ghairi ilal. Tidak ada ilal, tidak ada kecacatan yang tersembunyi. Ramai ulama yang karang dalam ulumul hadis ni, ilmu ilalul hadis yang paling payah sekali. Ilalul hadis. Nak cam hadis ini ada dia punya kecacatan di mana. Hanya ulama yang bagi jiwa, bagi masa bersungguh-sungguh dalam ilmu hadis, Allah Ta'ala kurniakan kepada ulama tadi ilmu ilalul hadis. Jadi yang kelima, hadis sahih mestilah dia tidak ada kecacatan yang tersembunyi. Barulah dia dipanggil hadis sahih. Kemudian 5 syarat tadi, kita ambil satu syarat, kalau tak lengkap syarat tadi. Al-Hafiz Ibn Hajar kata fa in khaffa dhabt, kalaulah dhabit dia tidak sempurna, ada sedikit keringanan dalam dhabit dia, mana dia tidak berapa nak catat, tak berapa nak ingat lekat hafalan dia, maka dia akan jadi sedikit kurang dia punya syarat. Maka hadis tadi daripada sahih dia akan turun darjah kepada hadis hasan li zatihi. Hadis sahih dia akan turun menjadi kepada hadis hasan li zatihi. Tak jadi hadis sahih dah, tapi dia tetap lagi hadis. Yang masalah sedikit di sini bukan masalah pada hadis, tapi masalah pada perawi yang mana hafalan dia sedikit khafif, kuranglah sikit. Maka dia akan downgrade daripada hadis sahih kepada hadis hasan. Itu peringkatnya. Kemudian apa definisi hadis dhaif? Maka kata ulama, hadis dhaif ma lam yajma' syurutu ahadits hasan. Hadis hasan.
Hadis yang mana tidak terhimpun segala syarat-syarat hadis hasan. Tadi kan kita cerita hadis sahih. Bila kurang dhabit dia akan turun downgrade jadi hadis hasan. Hadis hasan ada syarat-syarat dia juga. Kalaulah hadis itu tidak mencukupi syarat hadis hasan, maka itulah hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu tetap hadis. Dia bukannya hadis maudhu'. Dia tetap hadis. Kenapa dia jadi dhaif? Hanya disebabkan perawi dia tadi tak cukup syarat. Contoh hafalan dia sedikit dah berkurang, sedikit tak ingat. Bukannya sedikit tak ingat, kan? Ataupun dalam sanad dia itu ada perawi-perawi yang majhul, perawi yang tak dikenali. Ada perawi disebut nama rajulun saja. Rajulun, lelaki. Tak sebut lelaki mana, kan? Maka dia jadi hadis yang majhul, maka dia akan turun pada darjah hadis dhaif. Dia tetap lagi hadis. Dia bukan benda lain pula, dia masih lagi hadis. Cuma tak cukup kriteria yang dikehendaki oleh ulama, maka ulama cop dia sebagai hadis dhaif. Kemudian hadis dhaif dia ada level-level dia pula. Level yang paling atas sekali adalah hadis mursal. Hadis mursal ni lah hadis yang mana diriwayatkan oleh para sahabat terus irsal, yang diriwayatkan oleh para tabi'in tanpa melalui sahabat, terus irsal, hantar terus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh qala Abu Hurairah kata Sa'ad bin Musayyab, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Musayyab itu tabi'in, dia terus irsal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata begini tanpa melalui jalur sahabat. Itu hadis mursal. Jadi hadis mursal itu adalah di antara jenis hadis dhaif. Hadis dhaif. Tapi dia peringkat pertama. Kan? Ada ulama menggunakan hadis mursal. Kalau kita Imam Syafi'i, hadis mursal hanya digunakan kepada hadis tengok pula perawi. Kalau perawi tadi tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab, kebanyakan ulama kita menerimanya. Ulama Ahnaf menerima segala hadis mursal, hatta dalam hukum sekalipun. Kemudian turun hadis mu'dhal, kemudian turun hadis yang lain, dan akhir sekali peringkat hadis dhaif, hadis munkar. Ataupun bawah lagi hadis matruk. Jadi seperti mana hadis sahih ada tafawut, ada level-level dia, demikian juga hadis dhaif juga ada level-level dia tersendiri. Mengikut ketidakcukupan syarat-syarat hadis hasan tadi. Kalau banyak syarat hadis hasan yang terdapat pada dia, maka terlebih dhaiflah hadis tersebut. Kalau sedikit saja syarat hadis hasan yang luput daripada dia, maka kedhaifan dia tidak bertambah syadid, malah dia dhaif digelar sebagai dhaif khafif saja ataupun dhaif qarib saja. Kalau hadis itu hadis dhaif yang banyak syarat tak cukup, maka digelar sebagai hadis dhaif syadid ataupun hadis wahid dhaf dan sebagainya. Tuan-tuan, jadi setakat itulah kita berhenti. Ada tuan-tuan yang nak penjelasan lagi, bolehlah soalan kedua. Ada siapa-siapa nak tanya tentang hadis dhaif? Ada satu soalan yang Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering dengar daripada sekelompok sebagian kenal hadis dhaif, bahawa hadis dhaif ini tidak boleh digunakan untuk beramal. Pencerahan yang ringkas saya boleh jelaskan. Nak yang panjang kena ada lagi kitab ni, kitab yang saya susun, Mari Mengenal Hadis, merungkai sekitar permasalahan hadis dhaif. Okey, saya akan jawab secara ringkas saja. Jadi saudara kita bertanya tadi, ada setengah kelompok yang mengatakan tidak boleh menggunakan hadis dhaif, tidak boleh langsung. Salah dia, tidak boleh langsung beramal dengan hadis dhaif. Okey. Berkenaan hadis dhaif tadi, bila kita dah tahu hadis sahih, sunnah, hadis sahih, kemudian hadis hasan, hadis dhaif. Sekarang ni hadis dhaif ni boleh tak kita beramal dengannya? Okey, berkenaan dengan hadis dhaif, ulama bersepakat hadis dhaif tidak boleh diguna pakai di dalam ahkam, dalam perintah-perintah,
tak boleh nak berhujah dengan hadis dhaif di dalam perkara-perkara ahkam. Ataupun sebelum itu perkara-perkara akidah langsung tak boleh lah, hadis dhaif. Yang kedua, dalam ahkam, dalam perintah-perintah, perintah solat, perintah zakat, haji, umrah dan sebagainya. Contoh nak bawa mari dalil rukuk contohnya. Ni ada hadis ni dhaif. Tak boleh menggunakan hujah hadis dhaif di dalam nak mensabitkan amalan dalam ahkam. Walaupun tapi ada kelonggaran lagi, walaupun ada sesetengah, contoh dalam bab sembahyang ni ada benda-benda yang sunat hai'ah kita kan. Ada sunat aba'ah, contohnya letak tangan, ada yang letak di atas pusat, ada yang letak di atas dada, ada yang letak itu. Pun begitu dalam bab-bab yang mana tidak ada hadis sahih dalam bab tadi, ulama tetap menggunakan hadis dhaif. Syafi'i dia ambil hadis yang mana letak atas pusat, Maliki yang mana letak atas dada, Ahnaf yang letak bawah pusat. Kadang-kadang tidak ada hadis sahih pun nak kata nak letak mana. Letak atas ni je tak ada. Letak sini ada, letak bawah pusat ada, letak atas pusat ada, tapi ambil juga daripada hadis dhaif. Walaupun di sisi ulama tadi, mujtahid tadi dia kata hadis ni hadis sahih. Tak apalah di sisi dia, di sisi kita kata dhaif. Jadi pertama, hadis dhaif tidak boleh digunakan dalam perkara akidah, dalam perkara ahkam. Berkenaan hadis dhaif ini sebenarnya ada beberapa percanggahan ulama. Pertama, ada ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Baik dalam akidah, baik dalam ahkam, baik dalam fadail a'mal. Faham fadail a'mal? Dalam fadilah amal. Contohnya kalau kamu bangun malam sembahyang tahajud, apa fadilat yang kamu akan dapat? Sekiranya kamu menggunakan sugi, apa fadilat yang kamu dapat? Sekiranya kamu sembahyang jemaah, apa yang fadilat kamu dapat? Itu fadilat-fadilat. Ataupun targhib dia panggil, menggemarkan seseorang itu untuk berbuat amal. Ataupun tarhib, menakut, mengancam seseorang itu sekiranya dia membuat maksiat ataupun meninggalkan amal. Itu fadail amal. Jadi ulama pertama kata tidak boleh menggunakan hadis dhaif secara mutlak, baik secara akidah, baik dalam ahkam, baik dalam fadail amal. Pendapat yang kedua, boleh menggunakan hadis dhaif secara mutlak. Boleh dalam ahkam, boleh dalam fadail amal. Itu pendapat kedua. Dan pendapat ketiga adalah pendapat jumhurul ulama'ul muhaddithin, yang mana mengatakan ia tidak boleh menggunakan hadis dhaif dalam perkara akidah dan juga ahkam, akan tetapi boleh menggunakan hadis dhaif di dalam perkara targhib wa tarhib dan fadilah amal. Perkara ini dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Azkar, dalam kitab beliau Syarah Muhazzab dan sebagainya. Beliau kata yajuzu wa yastahibbu, yazuju wa yastahibbu amalin bil hadis dhaif, harus dan mustahab untuk menggunakan hadis dhaif dalam bab fit targhib wa tarhib, fi iqab wal sawab, dalam bab pahala dan juga dalam bab balasan. Dalam bab pahala, dalam bab balasan, dalam bab kisah-kisah, dalam bab sirah, setengah kata ulama, dalam bab raqaib. Raqaib hadis-hadis yang berkenaan dengan untuk melembutkan hati, takwa, zuhud dan sebagainya. Boleh menggunakan hadis dhaif dengan beberapa syarat. Ada syarat dia lah. Syarat panjang pula lagi tuan-tuan. Pertama syarat itu hadis dhaif dia, walaupun syarat itu kadang-kadang bertentangan dengan ta'ammul ulama itu sendiri. Apa syarat pertama? Mestilah hadis itu alla yakunu hadisud dhaif syadidud dha'f. Pertama, mestilah hadis dhaif itu tidaklah hadis yang terlalu syadid kedhaifannya. Yang kedua, alla yakuna mestilah hadis itu mestilah berada di bawah tahti asli am, mestilah berada di bawah usul yang nyata. Contohnya macam pahala orang yang pergi awal sembahyang jemaah contoh, ataupun pahala orang yang duduk pada saf awal. Jadi nak sabitkan pahala orang yang duduk saf awal sembahyang jemaah, mestilah ada sabit sembahyang jemaah itu daripada hadis yang sahih. Faham tak? Mestilah sabit daripada hadis yang sahih. Ataupun bab sembahyang tahajud.
Kalau kata ada hadis fadilat sembahyang tahajud, contohnya satu orang sembahyang tahajud, Allah Ta'ala bagi fadilatnya akan dapat cahaya dalam kubur. Mestilah sembahyang tahajud itu mestilah ada pensyariatannya secara jelas daripada hadis yang sahih yang lain. Pensyariatan dia mestilah sabit daripada hadis yang sahih, bukan daripada yang dhaif. Yang sabit daripada hadis dhaif itu hanyalah pahala dia. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga, mesti Allah ya'taqidah, mestilah kita tidak i'tiqad ketika mengamalkan hadis dhaif bahawa itu 100% jazam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah secara ikhtiyat, secara berhati-hati. Kita mengamalkan secara hati-hati, takut-takut itu secara realitinya bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita boleh i'tiqad, tidak boleh i'tiqad ianya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jazam 100%. Itu syarat. Namun tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, dalam ta'ammul umat, dalam ta'ammul ulama, yakni ulama walaupun mereka letak syarat macam ni, setengah kata ittifaq, setengah orang lain kata tidak ittifaq syarat ni, tapi dalam pengamalan mereka, ulama-ulama tulis kitab-kitab mereka, mereka bawa mari bercambah, berlambak hadis-hadis yang dhaif dalam kitab-kitab mereka kalau dalam bukan bab ahkam, kalau dalam bab fadilah amal tadi. Contoh Al-Imam Zahabi sendiri, dalam bab satu hadis yang mengatakan barang siapa yang menjaga solah dia dengan baik, maka Allah Ta'ala bagi 5 kemuliaan. Pertamanya apa? Akan diberkat rezeki atas dunia. Yang kedua, diangkat siksa kubur. Yang ketiga, diberi buku catatan tentang amal, tak amal dengan tangan kanan. Yang keempat, lintas titian sirat sepantak kilat. Yang kelima, masuk syurga tanpa hisab. Hadis itu ulama bahas, dan Imam Zahabi sendiri kata perawi ini batil. Tetapi tiba-tiba dalam masa yang sama, dalam kitab dia yang masyhur, kitab Al-Kabair, kitab yang berkenaan dengan dosa-dosa besar, beliau buat mari hadis ni. Beliau buat mari hadis ni. Kenapa? Bagi beliau itulah hadis yang mana boleh diguna pakai dalam fadilah amal. Jadi kalau tak boleh guna hadis dhaif, kena buang habislah. Kitab fadilah amal mana Zakaria, fadilah solat, fadilah Ramadan, kena buanglah. Tapi kita ahli sunnah, saya ada kata-kata tadi, adalah jumhur ulama muhaddithin. Jadi kita nak pegang seorang dua ulama kan, nak pegang jumhur ulama. Kalau mengikut hadis sahih Muslim tadi kata la yattafiqu ummati 'ala dhalalah. Sama sekali umat aku tidak boleh berhimpun di atas kesesatan. Kalau kita pegang daripada ulama yang ramai jumlah majoritinya, insya-Allah perkara tadi akan terselamat daripada penyelewengan dan selamat daripada segala permasalahan. Sesuailah tajuk kita dengan masalah permasalahan hadis dhaif. Wallahu taala. Boleh tuan kursi? Cukup. Ada soalan daripada penonton. Okey. Luar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan mengenai hadis solat orang yang berkahwin itu lebih afdal daripada 70 rakaat orang bujang. Terima kasih. Okey. Saya tidak terlalu hadis ini di depan saya. Cuma hadis itu sebut solat orang yang dah berkahwin itu lebih baik 70 kali daripada orang yang bujang, yang belum berkahwin. Saya tak terlihatlah dalam mana-mana hadis yang sahih ataupun dhaif. Namun ada satu lagi hadis yang sedekat ataupun sehampir-hampir dengan hadis tadi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dalam Mishkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfal iman. Falyattaqillahi fi nisfil akhar." Bila seseorang hamba itu telah berkahwin, faqad istakmala nisfal iman, sesungguhnya dia telah menyempurnakan separuh daripada iman. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Falyattaqillahi fi nisfil akhar." Hendaklah dia mengusahakan takwa dalam diri dia untuk dia menyempurnakan separuh lagi. Maknanya orang yang kahwin ni seolah-olah separuh iman dah ada, separuh iman dah lengkap bagi dia. Kalau dia nak lengkapkan iman lagi, dia kena cari takwa, sematkan dalam kehidupan dia. Bila ada takwa dalam hati dia,